Sidang puncak pertahanan paling utama di Asia, Dialog Shangri-La, bermula di Singapura hari ini. Banyak agenda perbincangan akan dibahaskan para pemimpin pertahanan daripada lebih 40 negara yang sudah pun berada di sini. Daripada perang Rusia-Ukraine, kemelut di Myanmar sejak rampasan kuasa hinggalah kepada isu ketegangan yang meningkat antara Amerika Syarikat dengan China. Semua perhatian kini tertumpu kepada persidangan di Hotel Shangri-La itu yang berlangsung sehingga Ahad. Sidang puncak tersebut dianjurkan oleh Institut Antarabangsa bagi Pengajian Strategik IISS. Bagi edisi yang ke-20 ini, sekitar 550 Menteri Pertahanan dan tokoh-tokoh politik dari lebih 40 negara menghadirinya. Persidangan tersebut memainkan peranan penting dalam mengupas dan membincangkan pelbagai isu yang berkait rapat dengan lanskap keamanan serta keselamatan rantau Asia Pasifik. Hubungan Amerika Syarikat dengan China, terutama berkaitan status Taiwan dan Laut Cina Selatan, bakal menjadi perhatian pelbagai pihak yang terlibat dalam pertikaian tersebut. Kehadiran wakil-wakil dari dunia barat, terutama Kesatuan Eropah EU turut bermakna pencerobohan Rusia ke atas Ukraine akan menjadi antara tema utama perbincangan. Dialog Shangri-La turut menyediakan peluang bagi pelbagai pertemuan dua hala antara wakil negara masing-masing yang hadir. Beberapa tokoh pemimpin akan menyampaikan ucap tama di dialog tersebut. Antaranya Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Setiausaha Pertahanan Amerika Lloyd Austin serta Menteri Pertahanan China Li Shangfu. Setiausaha Pertahanan Amerika Lloyd Austin bertemu Menteri Pertahanan Ng Eng Hen di pinggir dialog Shangri-La. Kementerian Pertahanan MINDEF menyatakan pertemuan tersebut menggariskan hubungan pertahanan yang cemerlang dan lama terjalin antara kedua-dua negara serta perkongsian yang saling menguntungkan. Kedua-dua pemimpin membincangkan perkembangan geopolitik di Asia Pasifik serta bersependapat tentang peri pentingnya kehadiran Amerika yang berterusan. Mereka mengalu-alukan lebih banyak peluang bagi mengukuhkan kerjasama dua hala. Dr. Ng dan Encik Austin turut bertukar-tukar pandangan tentang usaha membina struktur serantau yang teguh, terbuka dan inklusif. Singapura dan Amerika Syarikat kerap berinteraksi menerusi pertukaran ketenteraan dan kerjasama teknologi pertahanan. Esok, Encik Austin akan berucap di sidang pleno tentang kepimpinan Amerika Syarikat di rantau Indo-Pasifik. Sementara itu, Amerika Syarikat menekankan lagi sokongan dan komitmennya yang teguh terhadap Asia Tenggara. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Lloyd Austin bertemu dengan rakan-rakan sejawatannya dari Asia Tenggara termasuk Menteri Pertahanan Singapura Dr. Ng Eng Hen dalam satu mesyuarat tidak rasmi di pinggir sidang puncak Shangri-La. Encik Austin menyentuh tentang perlunya mengekalkan sekitaran keselamatan serantau berasaskan peraturan. Tambahnya lagi, Amerika Syarikat akan terus mengukuhkan lagi kerjasama pertahanan antara negara-negara di rantau ini, termasuk menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus. Dr. Ng mengalu-alukan komitmen Amerika ini serta menekankan sokongan Singapura terhadap peranannya di rantau ini. Dalam pada itu, pertemuan dua hala turut diadakan antara Menteri Pertahanan Singapura dan Malaysia. Kedua-dua pemimpin menekankan lagi keinginan meningkatkan kepercayaan, meluaskan kerjasama dan mengukuhkan perkongsian antara pasukan pertahanan kedua-dua negara. Menteri Pertahanan Malaysia Muhammad Hassan dan Dr. Ng Eng Hen juga meneruka cara-cara mengukuhkan lagi kerjasama bagi menangani cabaran-cabaran keselamatan rantau ini. Kedua-dua menteri juga akur tentang peranan penting wadah berbilang hala seperti mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN serta peraturan pertahanan 5 negara dalam meningkatkan keselamatan dan kestabilan. Dalam satu lagi pertemuan sampingan sempena sidang puncak Shangri-La, Singapura dan Filipina memeterai perjanjian untuk mengukuhkan lagi kerjasama dalam bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana. Ini dicapai dalam pertemuan Setiausaha Pertahanan Filipina Carlto Galvez dengan Dr. Ng Eng Hen. Perjanjian itu akan memperdalam lagi kerjasama pertahanan dua hala antara angkatan bersenjata kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin turut membincangkan tentang perkembangan keselamatan serantau dan kerjasama berbilang hala.
Selain itu, Encik Galvez juga menyampaikan ucapan di satu sesi pleno di mana beliau menyentuh tentang perlunya mewujudkan rantau Asia Pasifik yang stabil dan seimbang. Menteri Pertahanan China Li Shangfu mengadakan pertemuan dengan pemangku Perdana Menteri Lawrence Wong siang tadi. Ini merupakan lawatan rasmi pertama Encik Li ke Singapura. Kedua-dua pemimpin mengesahkan lagi hubungan mesra yang sekian lama terjalin antara kedua negara di bidang pertahanan. Mereka turut mengalu-alukan kemajuan yang dicapai bagi kerjasama pertahanan dua hala serta bertukar-tukar pandangan tentang perkembangan keselamatan di peringkat global dan serantau. Singapura dan Australia melancarkan satu program baru bernilai hampir 18 juta dolar untuk mendorong syarikat kecil dan sederhana SME dari kedua-dua negara membangunkan produk serta khidmat mesra alam. Geran di bawah program itu akan diberikan selama tempoh 4 tahun. Yang merupakan antara inisiatif yang diumumkan semasa lawatan rasmi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Singapura. Ini merupakan lawatan rasmi pertama PM Anthony Albanese ke Singapura sejak beliau menyandang jawatan itu tahun lalu. Di mesyuarat tahunan pemimpin Singapura Australia ke-8, pemangku Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan Encik Albanese melancarkan program inovasi bersama Ayu Hijaukan. Para pemimpin ini juga bersetuju untuk menubuhkan sebuah koridor penghantaran hijau dan digital menjelang hujung 2025. Ia demi membantu mengurangkan pelepasan karbon serta mengalihkan industri pelabuhan dan perkapalan ke ruang digital. Sebuah geran berjumlah 5 juta dolar juga dilancarkan bagi menyokong usaha melakar huraian keuangan untuk sektor-sektor yang memainkan peranan dalam peralihan iklim. Di sidang media bersama, Encik Wong berkata, kedua-dua negara berkongsi banyak matlamat bersama. We both want a greener and cleaner future, and we will get to net zero. We both want more resilient supply chains, particularly in critical areas like food and energy. So that very clear alignment of objectives between our governments, between our countries, will provide many opportunities for the private sector to collaborate. Menyentuh tentang hubungan antara Amerika Syarikat dengan China yang semakin tegang, para pemimpin meluahkan harapan agar dapat memastikan kestabilan dengan menerajui perkembangan di rantau itu. There is no stronger non-full member of ASEAN than Australia. As the acting Prime Minister said, the upgrading of the relationship that occurred is symbolic of that. So too is the fact that we will host a summit in March next year in Australia of ASEAN leaders. Kedua-dua pemimpin juga menegaskan betapa perkongsian strategik menyeluruh memainkan peranan penting dalam mengukuhkan keyakinan dan meningkatkan lagi kerjasama dalam bidang-bidang sedia ada. Atur cara lawatan hari ini bermula dengan pendedahan bunga orkid hibrid yang diberi nama sempena Encik Albanese. Dalam pertemuan Encik Albanese dengan Presiden Halimah Yaakob, mereka menegaskan lagi hubungan mesra yang sudah sekian lama terjalin antara kedua-dua negara. Akses kepada laman berita online Asia Sentinel akan disekat di Singapura di bawah Undang-Undang Anti Berita Palsu. Ini selepas Asia Sentinel gagal mengeluarkan pembetulan mengikut cara-cara yang ditetapkan. Asia Sentinel diberi arahan bulan lalu di bawah Akta Perlindungan daripada Kepalsuan dan Manipulasi Online atau POFMA. Tindakan utamanya ialah memperbetul kepalsuan menerusi notis pembetulan. Notis tersebut perlu diletakkan ke catatan asal pada tempat yang ditentukan yang mengandungi pautan kepada penjelasan pemerintah. MHA menyatakan catatan asal tidak perlu diturunkan. Menurutnya lagi, jika Asia Sentinel benar-benar percaya kepada prinsip kebebasan bersuara ataupun free speech, ia sepatutnya gembira kerana para pembacanya dapat melihat kedua-dua rencana asal dan juga notis pembetulan. Menurut MHA, para pembaca kemudian boleh memutuskan sendiri mana satu yang benar. Sempena Hari Vesak hari ini, hampir 40,000 penganut agama Buddha menghadiri upacara keagamaan di kuil terbesar agama itu di Singapura. Jumlah tersebut merupakan 2 kali ganda berbanding tahun lalu di mana beberapa sekatan COVID-19 masih dikenakan ketika itu.
Dipimpin oleh perarakan para Sami, para penganut Buddha melakukan pusingan di kuil yang terletak di Bright Hill ini. Para hadirin terdiri daripada pelbagai peringkat usia dan bagi segelintir merupakan satu acara keluarga. Yang merupakan upacara keagamaan yang pertama dilakukan di biara ini tanpa sebarang sekatan sejak pandemik. Para pelancong yang menaiki bas privat ke Malaysia pada hujung minggu ini perlu membayar harga tambang yang seganda lebih tinggi bagi tiket-tiket bas mereka. Ini di tengah-tengah jumlah rekod penduduk yang keluar sempadan negara. Para pengendali bas tempatan menyatakan walaupun mereka mahu mengendalikan lebih ramai penumpang, proses yang memakan masa menjadi hambatannya. Hampir suku juta orang berlepas dari Singapura menerusi pusat-pusat pemeriksaan Woodlands dan Tuas malam. Menurut ICA, jumlah itu adalah yang paling ramai sejak sempadan darat Singapura dibuka semula. Beberapa syarikat pengendali bas yang ditemui Mediacorp menyatakan tiket-tiket bas sudah habis dijual seminggu lalu. Imagine how many festive seasons do we have in a year only, right? So it's just those opportunities that you can have a fair increase. The resources will be also a bit more costly during the festive season where you need to deploy more resources. Meskipun sebilangan pengendali bas memilih untuk tidak menaikkan harga tambang pada musim perayaan ini, beberapa syarikat kecil mengenakan bayaran lebih tinggi bagi mengimbangi musim-musim di mana perniagaan mereka tidak begitu baik. Bagi pengendali yang mahu menambah bilangan basnya pula, muncul beberapa isu. Ini termasuk bagaimana menambah tenaga kerja dan masa yang diperlukan untuk memperbaharui cukai jalan raya dan insurans. Proses ini boleh mengambil masa sekitar 3 minggu. Lantaran itu, sebilangan syarikat pengendali bas berharap bagi cuti Hari Vesak ini, prosesnya boleh dipermudah lagi antara kedua-dua negara. Bersiar-siar di sepanjang rumah tradisional Itali sambil menghirup udara harum bunga mawar. Suasana sebegitu boleh anda nikmati jika anda mengunjungi sebuah pameran bunga bertemakan cinta di taman di persisiran. Rose Romance memaparkan lebih 16,000 kuntum bunga mawar meliputi lebih 70 jenis. Edisi pameran bunga ini diilhamkan daripada wilayah selatan Itali Puglia. Antara ikon kawasan itu ialah Trulli, iaitu rumah-rumah tradisional yang diperbuat daripada batu kapur dengan bumbungnya berbentuk kerucut. Bagi pasangan-pasangan mempelai yang inginkan kelainan, mereka boleh melangsungkan pernikahan di Flower Dome. Ini hasil kerjasama antara Taman di Persisiran dengan Pejabat Pendaftaran Perkahwinan ROM. Menurut penolong Ketua Pegawai Eksekutif Taman ini, slot terhad untuk bernikah di persekitaran ini bagi minggu pertama pelancarannya sudah pun ditempah. Pameran khas ini berlangsung sehingga 16 hari bulan Julai. Pengunjung yang ke sana pada hujung minggu ini juga boleh menyaksikan persembahan daripada para penghibur Itali. Ikon bola sepak dunia Cristiano Ronaldo kini berada di Singapura bagi lawatan selama 2 hari. Ini sebagai menyokong NParks dan juga beasiswa Peter Lim. Ronaldo antara lain disambut oleh sekitar 200 pelajar dari Institut Pendidikan Teknikal ITE petang tadi di Kebun Bunga Singapura. Beasiswa itu ditubuhkan pada 2020 dan sudah mengeluarkan bantuan bernilai lebih $1 juta serta diberikan kepada ratusan penerima.